Mengejar urusan duniawi, hampir semua sudah dimiliki. Tetapi kenapa hati masih sunyi, seperti ada yang belum terisi. Tiba terdengar suara pemuji, hati terasa ingin ku dekati. Salatun salamun alal Mustafa Nabina Muhammad alaihi salam. Salatun salamun alal Mustafa Nabina Muhammad alaihi salam. Allah mendengar madai
أبد الهوايا بصالح النيات ربي بحب للنبي وأصحابه للهوايا بصالح النيات وبسندنا المتصل إلى صاحب الكتاب لطائف المنان في مناقب أبي العباس المرسي وشيخي أبي الحسن وهو سيدي إمام عطاء الله السكندري قدس الله سرهم أجمعين نفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخهم ومشايخنا أجمعين لهم منا بسبب ثواب الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سموه شريف. ثم جعل الحق سبحانه الدعاء sama cerita dengan Ustaz. Sama muka surat 34 baris yang kedua pada atas summa ja'alal haqq hujung. Kalau Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sahbi sayyidina Muhammad. Fitmah tasbih. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Amin. ثم جعل الحق سبحانه الدعاء إلى الله في أمته أبدا ودائما سرمدا بما ورثوا منه وأخذوا عنه وقد شهد لهم الحق بذلك وجعلهم أهلا لما هنالك. Jadi di sini ceritakan bahwasanya maka bila baginda sallallahu alaihi wasallam adalah yang terbaik sekali dan juga yang terpilih oleh Allah dan memilih Allah di atas sekaliannya, iaitu Nabi Muhammad SAW memilih Allah untuk menjadi sebagai peneman yang tertinggi. Maka Allah Ta'ala jadikan sebagai seruan kepada Allah di dalam umat buat selama-lamanya. Baginda SAW adalah pendakwah dan sekalian yang baginda tinggalkan adalah seruan kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan apa yang telah pun mereka mewarisi daripada baginda sallallahu alaihi wasallam dan telah mengambil daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Allah telah menyaksikan bagi perkara demikian tersebut dan menjadikan mereka sebagai keahlian bagi untuk menjadi pendakwah-pendakwah di jalan Allah. Maka ramai sungguh pendakwah di jalan Allah ini, yang mana mereka itu di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kiralah ustaz yang ada tauliah ke tak ada tauliah ke, ustaz TikTok ke, ustaz tak TikTok ke, ustaz YouTube ke, ustaz apa, Azhar, ngaji Azhar pun ramai masya-Allah di atas mimbar-mimbar. Yang ngaji pondok-pondok pun balik ramai jadi hebat, dan ngaji di Jordan, ngaji di Syria, Umi Syam, daripada Yaman dan sebagainya. Maka begitu ramai jadi da'iyan ilallah, yang mana menyeru manusia kepada Allah Azza wa Jalla. Sambung. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Jadi ayat Quran daripada surah Yusuf 108 ni, iaitu Allah Ta'ala berfirman, katakanlah bahwasanya ini adalah jalanku. Jadi this my way. Nabi SAW diperintahkan untuk sebut begitu. Ad'u ila Allah. Jalan saya adalah menyeru orang kepada Allah. Tak ada nak menyeru kepada perniagaan, tak ada nak menyeru kepada pekerjaan, tidak ada nak menyeru apa. Semuanya adalah seruan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ala basiratin, yang mana berdakwah mereka di jalan Allah di atas basirah, iaitu dengan mata hati yang terbuka. Basirah adalah mata hati, iaitu saya dan juga mereka-mereka yang mengikuti saya. Siapa mengamalkan ayat ini, maka Allah akan jadikan dia ketika berdakwah terbuka mata hati, sehingga umpama bagai kasyaf, mukasyafah, boleh melihat hati-hati siapa-siapa yang jual, yang mengikut dia, followers dia lah kan, yang ikut dia. Jadi supaya apa? Bukan tujuan nak buka apa basirah tadi saja-saja, supaya mudah nak menyeru ke jalan Allah. Sebab kalau kita bagi kepada seorang ini ubat yang dia tak ada sakit tu, susah pula. Jadi kalau orang ni ujub, maka kita kena bagi ubat dia. Kamu ini perbanyakkanlah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim.
Dia mai minta zikir la ilaha illallah ke ataupun dia minta zikir lain, tetap kena bagi yang tu dahulu. Sebab apa? Di atas ainul basirah Allah Ta'ala bukakan pada gurunya, nampak penyakit dia ni, dia terlalu suka ujub, kan? Dan merasakan diri dia boleh memberi kesan dan sebagainya. Jadi zikirlah kamu, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi kalau amalkan ayat ni, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Kan? Jadi kalau amal biiznillah, tengah-tengah mengajar, tiba-tiba bagi contoh abang ayah kata lah terlepas mayang asar, kan? Tengok-tengok tepat kena. Kena tepat tu, kan? Pasal apa kena tepat? Allah buka pintu hati untuk nak menegur, kan? Wal dalam Quran kata hafizu ala salawati was salati wusta wa qumu lillahi qanitin. Boleh pergi makan maupun haus semua, tapi contoh solat lepas pada waktu, maka jaga baik-baik, jangan sampai Allah marah. Contoh itulah nah. Qala Syekh Abu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, ustaz pun pernah ada mengajar sekali. Mengajar ustaz kata, okey, contoh macam kamu, pasal apa pagi ni, tak tahu, pasal apa pagi ni subuh gajah. Dia terkejut. Dia tu. Jadi dah berapa kali dah subuh gajah ni? Kata itu kan. Berapa kali dah subuh gajah? Ustaz berceramah di sekolah rendah. Lepas tu Ustaz kata, dah 2 pagi dah malaikat tulis ni. Dia seminggu. Dia sebut pula seminggu. Itu teringat bagi kita pun terkejut dah tu kan. Malaikat ni Ustaz waktu tu Ustaz tengah abang kata, Ustaz tanya malaikat nampak yang tanya tulis amalan hampa. Budak ni macam mana? Okey ke? Ustaz tanya. Subuh gajah? Betul ya? Dia terkejut. Betul lah. Betul saya. Berapa hari lah? 2 hari lah? Lebih lah? Malaikat bagi tahu 2 hari lebih. Betul? Seminggu. Dia. Jaga elok. Jadi bila terbuka ainul basirah, maka untuk siapa? Ana wa man ittaba'ani. Untuk diri saya sendiri. Yang pertama untuk tengok diri sendiri dulu. Jangan tengok orang ya. Kan? Benda yang paling susah nak dibaca bukannya Quran. Yang paling susah nak dibaca adalah diri sendiri. Ngaji tinggi-tinggi tengok kerja duk baca kesalahan orang apa. Ngaji kesalahan diri sendiri dulu. Buat correction. Kan? Baik. Surahnya qala Syekh Qala Syekh Abu Abbas radhiyallahu anhu, ay 'ala mu'ayanatin yu'ayinu sabila kulli wahidin minal atba' fayahmilhu 'alayha. Maka maksudnya kata Syekh Abu Abbas Mursi radhiyallahu anhu, maksudnya adalah dibuka pintu basirah untuk menyeru jalan Allah ini, itu ala mu'ayinah, iaitu dengan ainnya seorang-seorang individu, supaya tahu tu jalan bagi setiap seorang daripada pengikut-pengikut, untuk nak bagi apa, nak tanggung dia, nak tolong bagi dia mudah selesai daripada penyakit-penyakit yang tidak elok dan apa yang dia patut amalkan. Kerana itu Imam Tailah Sekandari sendiri pergi dekat guru dia Imam Abu Muhsin berapa kali. PVP baru soalan ada hati kan. Waktu tu guru dia tengah duduk makan nasi. Makan nasi pula, makan roti kan. Kita lapang sangat tadi tengok nasi. Kicap pula yang goreng. Ya Allah, itu aku. Baik. Jadi bila tengah makan, tiba-tiba Imam Tailah Sekandari tengok-tengok tu, terlintas ada hati, sonok kalau boleh sesuap daripada dia sebut tak ada habis lagi, guru dia terus jolok mulut dia masuk suap. Terkejut dia, macam mana guru boleh tahu? Jadi Imam Abu Musi kata, kalaulah yang kamu terlintas teringin tadi itu pun saya dah bagi sebelum kamu selesai lintas hati, takkan saya tak tahu yang kamu mai pasal apa? Ada soalan apa? Tu dia. Sidi Dawi qaddasallahu sirrah macam tu juga. Imam Abu Bakar Musi, Imam Abu Hasan Syadzuli, banyak peristiwa-peristiwa yang berlaku. Bukan auta ni dia pergi check dulu. Dia pergi dengar kat rumah dah, dia tahu dia pun nak pergi kat bomo, jom kita pergi tempat bomo tu. Dia pergi tempat bomo, dia ikat bomo, dia jadi bomo. Elok lepas sampai mak kata ni datang pasal budak Sinora tu ya. Kan? Saya dah tahu dah. Datang dengan motorkar ya. Dah dengar bunyi tadi kan.
Kan? Lepas tu kata ada bawa pulut kuning, telur dan sebagainya. Tak ada bomoh lain boleh challenge. Cik dia abang tadi. Hebat betul bomoh ni dia tahan. Dulu nenek aku nak kahwin mencari dia. Sebab tu dia tak kenal, sebab zaman nenek dia nak kahwin. Kan? Dia tak kenal, kata tu bomoh temberang. Kan? Hak tipu-tipu tu tak maulah, ataupun hak main teka benda-benda biasa ya, tapi orang buat tajuk teruk kan. Ustaz pernah lah waktu tengah ceramah di sekolah tu, supaya tak mau bagi budak-budak lari perhatian, dia tiba duk tengok duk main sangat, Ustaz panggil ke depan. Ustaz ni boleh baca tau apa yang latar belakang silam anda, dia baca. Main sini tak? Panggil. Nama apa? Dia pun abang lah. Nama dia Fulan bin Fulan. Berapa adik? Dia abang 7 adik. Kamu nombor apa? Saya nombor 6. Dengar Ustaz nak teka, Ustaz nak bagi tahu ni. Kan? Atas kamu ada lagi 5, bawah ada lagi 1. Betul tak? Dia buka terkejut. Uish, kena Ustaz boleh tahu. Dah abang mana 6 banyak kan? Tapi dia buat terkejut. Macam mana? Dia rasa macam dahsyat sangat dah. Baik. Maka sikit lagi. ودليل ما قال الشيخ رضي الله عنه اختلاف وصاياه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأصحابه على حسب اختلاف سبلهم. Maka dalilnya seperti yang disebutkan oleh guru, iaitu Sayyidi Imam Abu Bakar Musi, berlainan wasiat ataupun nasihat Nabi SAW kepada lain-lain sahabat dengan mengambil kira lain-lain mereka punya jalanan. Semua sahabat lain-lain jalan. Kamu punya jalan begini, saya punya jalan begini. Maka kata Nabi kepada Sayyidina Bilal, faqala li Bilal radhiyallahu anhu, anfiq Bilal. Wahai Bilal, infak, buat keluar. Mungkin Sayyidina Bilal susah buat keluar sikit atau. Jadi bila jumpa Nabi Allah, Nabi kata kamu kena buat keluar. Jadi Sayyidina Bilal pun buat keluar. Wala takhsha min zil arshi iqlalan. Jangan engkau takut sama sekali daripada Allah yang memiliki arsh itu. Jangan takut akan jadi sedikit daripada apa yang kau keluarkan. Itu dia Nabi yang salah tiba-tiba nasihat macam tu. Sebab dalam hati Sayyidina Bilal, bila nak keluarkan, rasa bimbang akan jadi sedikit. Oleh kerana nasihat Nabi SAW ini menjadikan Sayyidina Bilal pun jadilah orang yang pemurah kan? Apa itu Al-Karim? Saya selalu sebut Al-Karim kan. Al-Karim ni dia berbeza dengan Al-Mu'ti. Al-Mu'ti ialah apabila Syahril minta, kata, ya Allah, berikan kepada aku sekian-sekian. Maka Al-Mu'ti memberi daripada apa yang tas'al. Al-Karim yunfiqu min ghairi mas'alatin. Al-Karim itu telah pun memberi dengan tanpa siapa minta pun dia bagi. Itu Al-Karim. Fakaifa fakaifa yuhramu qablahu, jadi ba'dahu. Jadi kalau Al-Karim ni boleh bagi dengan tanpa meminta, bagaimana pula apabila sudah meminta? Minta lagi lah Allah bagi. Macam tu kan. Jadi seronok menggunakan zikir kita tadi, gunakan nama Al-Karim. Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim, sebut Karim tu kan. Jadi maka dapat apa? Kan? Dapatlah satu yang kita tak minta pun dapat. Kan? Tak pernah minta, kita wish tiba-tiba dapat. Contoh lah. Bagi contoh. Tapi ala basiratin lah. Kan? Jadi tak minta Allah Ta'ala bagi. Dan kebanyakan dah hidup kita, kalau kita perhati betul ya, Allah bagi. Ustaz, contoh lah, Ustaz Abdul Hadi dia sibuk dengan Quran. Sallallahu alaihi wasallam sibuk dengan Quran bulan Ramadan. Man syaghalatni Quran wa zikri. Siapa yang sibuk denganku, dengan Quran dan juga sibuk mengingatiku, hatta taraka mas'alati, sehingga dia tinggalkan meminta padaku kadang kesibukan Quran dan juga mengingatiku, maka a'taituhu afdal ma u'ti lis-sa'ilin. Aku akan beri kepadanya yang lebih baik daripada apa yang orang lain minta. Dapatlah anak yang kelima, tiba-tiba lekat tak nak minta. Itu maksudnya sebaik-baik kurniaan. Okey, baik.
Habis. Jadi Sayyidina Bilal kena nasihat gitu. Seringnya wa qala li akhar arada an yankhali'a an malihi kulli. Baginda sallallahu alaihi wasallam wasiat pula kepada seorang sahabat lagi yang kalau boleh dia nak bagi habis semua harta dia sebab dia nak pisah daripada harta dia, tak mau taruh langsung. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam nasihat pada dia pula. Amsik 'alaika malak fa innaka in tada' warathataka aghniya'a khairul laka bin an tada'ahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Ini kalau tak silap saya adalah Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, saya pernah ngaji dulu, iaitu nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada betul apa tu? Sayyidina Sa'ad bin Waqqas, iaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Sa'ad bin Waqqas, pegang sama, jangan bagi seluruhnya. Tahanlah hartamu daripada bagi seluruhnya. Tolong simpan. Sesungguhnya kalau engkau tinggalkan warisan keluargamu itu dalam keadaan kaya raya, itu lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan kemiskinan dan lalu mereka duk suar tangan, duk minta kat manusia. Mungkin Nabi SAW dah nampak dah macam tu. Lalu Nabi SAW nasihatkan kepada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, kan, yang terakhir, iaitu waqala lahu sallallahu alaihi wasallam rajulun awsini. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam sebutkan kepada seorang lelaki yang datang minta wasiat, bagilah wasiat pada saya, nasihatkan saya. Ini kalimah ni adalah kalimah yang bila siapa jumpa Nabi yang saya Allah ataupun dalam mimpi, maka hafal ni, awsini ya Rasulullah. Apa maksud awsini? Tolonglah beri nasihat pada saya. Nabi SAW direct terus dengan ala basiratin. Nabi SAW bagi apa yang terlalu perlu pada kita. Kita perlu buat betul ke apa? Betulkan pertalian kita dengan guru. Nabi SAW tegur contoh gitu. Ataupun kata, kamu ini jaga mak ayah, kamu ini pergi mengaji, kamu ini jaga salat fardu, kamu ini sekian. Kena terus. Direct terus. Maka kataan dia kena hafal lah awsini. Jangan hafal lagu wasini ya. Zaman kita dulu ada lagu kemana saja wasini. Ya, apa maksud wasini? Kan? Tak kira masa wasini, apapun jua. Boleh kat Ustaz Kihai dah. Okey, baik, tak apa. Faqala sallallahu alaihi wasallam, istahi min Allah kama tastahi min rajulin salihin min qaumik. Tiba-tiba aku ni minta nasihat saja, Nabi SAW kata, hendaklah engkau malu dengan Allah seperti mana engkau itu rasa malu kepada mana-mana lelaki yang salih daripada kaummu. Kalau kita tengok jumpa orang salih, macam mana perasaan malu Allah kita? Tiba-tiba lalunya Syekh Khalid Ilyas contoh gitu, hafizahullah. Dan kita pun Masya Allah, daripada duduk melawak-melawak tadi, yang gelaknya bunyi sampai ke tahap bangunan 5 tingkat pun boleh dengar. Lalu Syekh Khalid Ikhlas tu di barat bahasa kita kata apa, pijak semut pun tak mati. Pijak semut pun tak mati. Tiba-tiba gelak, buat buah kipas pula. Tadi gelak darah kami. Ataupun bosin ni, ya Allah, sampai tingkat 10. Tadi tingkat 5 ya gelak. Kalau bosin tingkat 10, hotip tahu dah kata. Apaan ke tu? Contoh kan. Lagi kuat pada azan tu. Contoh kan. Tapi bila duduk depan guru, tiba-tiba bunyi macam Ustazah Bashirah kan. Slow ya. Kerana apa? Kerana kita malu kepada seorang lelaki yang soleh di depan kita. Contoh-contoh. Waqala lahu akhar awsini faqala la taghdab. Maka seorang sahabat lagi pernah minta wasiat juga, nasihat, kata Nabi SAW, jangan marah. Jangan apa? Jangan marah, sabar. Kan? Macam itulah. Jadi kadang orang mai tanya, Ustaz, saya ini baru mula-mula nak belajar menjadi guru, kan? Jadi anak murid saya yang pertama Allah Ta'ala pilih ialah soleh. Apa nasihat Ustaz? Saya kata, la taghdab. Saya kata, jangan marah. Kan? Yang kedua, wasbir ala ma asabak, inna dhalika min azmil umur. Kan? Suruh bersabar, jangan marah. Dia abang kata, Ustaz, saya ni macam ni sekian-sekian. Jadi apa nasihat Ustaz kepada saya? Kan? Jadi ada saja.
Sebab cuba bayang, Sayyidina Imam Syafi'i datang bertemu guru, syakautu ila waqi'in an su'i hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna al-'ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Tinggalkan maksiat yang mana ianya boleh menghijabkan antara kamu dengan ilmu, kerana ilmu itu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak akan menerangi bagi mereka yang maksiat. Jadi kita kena ambil pengajaran. Jadi moga Allah Ta'ala memberi jawapan dalam hati kita bagi setiap apa yang kita tak tahu kita perlu buat ke contoh, dan apa yang kita perlu betulkan, apa yang kita perlu buangkan daripada mazmumah, dan apa yang mahmudah yang kita perlu buat, dan untuk apa kita dicipta, dengan apa kita diperintahkan. Moga Allah Ta'ala buka kepada diri kita dan followers kita ataupun kepada guru kita dan juga diri kita. Ana wa man ittaba'ani. Jadi amal ayat tu insya-Allah Allah Ta'ala akan anugerahkan insya-Allah. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan ma huwa ahluhu. Jazallahu anna سيدنا محمدا سيدنا